Salam Aidilfitri dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 14 Mei 2021 bersama saya Viviana Lenaigai. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bersama Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Jamek Kuching pada Khamis. Ketibaan beliau telah disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai serta ahli-ahli Lembaga LAKMNS. Solat sunat Aidilfitri telah dipimpin oleh Imam Besar Masjid Negeri Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi, manakala khutbah telah disampaikan oleh Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin. Sesi solat dilaksanakan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 395 kes baharu pada Khamis dan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 37,121 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media memberitahu sejumlah 254 atau 64.30% daripada jumlah kes berkenaan dikesan di daerah Miri, Sri Aman Kuching dan Bintulu. Berikut merupakan daerah-daerah yang merekodkan kes positif tersebut. Dalam kenyataan sama, JPBNS memutuskan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dua kawasan seperti tertera. Berita seterusnya, prihatin dengan nasib mangsa kebakaran di Kampung Lintang di Balingian, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak merangkap Ahli Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib telah menyumbangkan bantuan barang keperluan dan wang tunai bagi meringankan beban mereka. Pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Mukah turut menyampaikan sumbangan berbentuk wang tunai kepada mereka yang terkesan. Sementara itu, penduduk kampung tersebut merakamkan penghargaan atas keprihatinan dan sumbangan yang diberikan kepada mereka. Sebelum ini, seramai 18 individu sempat menyelamatkan diri apabila kediaman mereka terbakar dalam kejadian di Kampung Lintang, Balingian pada Rabu. Selanjutnya pula, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memandang serius peningkatan drastik kes positif COVID-19 khususnya di daerah Miri, Subis dan Beluru. Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin dalam satu kenyataan media telah meminta kerjasama daripada semua pihak dan orang ramai supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diperketatkan seperti yang diumumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Mengulas mengenai tindakan kompaun, Datuk Lee menyeru setiap lapisan masyarakat mematuhi SOP yang ditetapkan dan mengelak daripada dikompaun. Pada tahun lepas, untuk satu tempoh masa yang panjang, bahagian Miri kekal sebagai zon hijau dan tiada kes dilaporkan selepas mendapat kerjasama baik daripada semua rakyat di Miri. Sementara itu, projek pembinaan sistem perparitan di sekeliling gereja BEM Long Lama telah siap sepenuhnya pada April lepas. Menurut Adun Telang Usan Dennis Ngau, projek tersebut merupakan sebahagian daripada projek transformasi luar bandar RTP. Semasa ditemui selepas menyaksikan penyerahan projek bina sistem perparitan gereja BEM Long Lama, jelasnya lagi, pembinaan sistem perparitan di sekeliling gereja BEM itu adalah bagi mengatasi banjir kilat. Masih lagi perkembangan di Miri dengan lebih 1.3 juta ringgit telah diluluskan bagi melaksanakan projek naik taraf di Dun Piasau pada tahun ini. Menurut pembantu khas Adun Piasau Kaunselor Leslie Lau, sebanyak 8 projek naik taraf akan dilaksanakan dengan 3 projek naik taraf itu berkaitan dengan mengatasi kejadian banjir kilat.
Berikut merupakan antara projek yang telah diluluskan di kawasan Dun Piasau. Terdahulu dalam tinjauan di Taman Yakin Miri, sebanyak RM80,000 telah diluluskan bagi projek naik taraf gelanggang bola keranjang dan RM400,000 bagi projek naik taraf sistem peparitan di kawasan Piasau Jaya Fasa 3 sepanjang 250 meter. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan salam UKAS.